Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، An-Nasa'i menukil daripada Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberi salam pada 2 rakaat witir. Riwayat adalah riwayat yang sahih lah. Namun sifat ini perlu ditinjau kembali sebab Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian witir 3 rakaat. Witirlah 5 atau 7 rakaat. Dan janganlah kamu menyerupakan dengan salat maghrib. Ini juga riwayat yang sahih. Ad-Darqutni berkata, para perawinya semuanya thiqah. Beliau berkata pula, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal, apakah pandanganmu tentang witir? Apakah engkau memberi salam pada 2 rakaat? Maknanya 3 rakaat, dia buat 2, lepas tu dia bagi salam, tu dia buat 1 rakaat pula kan? Okey. Orang tanya dia. Dia jawab, "Ya." Aku berkata, "Atas dasar apa?" Beliau menjawab, "Kerana hadis-hadis tentang itu lebih kuat dan banyak dinukil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat." Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada 2 rakaat. Baik. Harb berkata, Ahmad ditanya tentang witir, maka beliau menjawab, memberi salam pada 2 rakaat dan bila tidak memberi salam, maka aku berharap tidak berbahaya baginya. Maknanya boleh buat 2 pilihan lah, sama ada buat 3 rakaat terus ataupun 5 rakaat terus, ataupun buat 2 ataupun 1. Okay? Maknanya hanya saja memberi salam pada 2 rakaat lebih akurat dan lebih kuat dinukil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Talib berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, hadis manakah yang engkau jadikan pegangan dalam masalah witir? Beliau menjawab, aku menjadikannya semuanya sebagai pegangan, sama ada bagi salam pada 2 rakaat ataupun terus kepada 3 rakaat. Barang siapa solat 5 rakaat, maka tidak duduk melainkan pada rakaat terakhir. Barang siapa solat 7 rakaat, maka tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Sekali salam. Ya, sekali salam. Telah dinukil dalam hadis Zurarah dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 9 rakaat dan duduk pada rakaat ke-8. Duduk pada rakaat. Hadis riwayat Muslim. Beliau berkata, sambung lagi pula, berkata pula, akan tetapi kebanyakan hadis dan yang paling kuat menyatakan 1 rakaat, maka aku pun berpedoman padanya. Yang ni maknanya 8 rakaat tu, kan? Dia bagi salam, kemudian dia bagi 1 rakaat, ataupun 8 rakaat terakhir dia duduk saja, dia tak bagi salam. Dia duduk baca zikir, tahiyat, kemudian dia bangun, dia buat 1 rakaat lagi, dia bagi salam. Tengok bawah tu penjelasan ni, bawah ada lagi. Aku berkata, ya Ibnu Qayyim, Ibnu Mas'ud mengatakan 3 rakaat. 3 rakaat, ini 1 salam. Beliau menjawab, benar.
ia mencela Sa'ad kerana mengerjakan witir 1 rakaat. Maka Sa'ad juga mengucapkan sesuatu sebagai bantahan atasnya. Maknanya Sa'ad kata pasal tak boleh. Nabi buat juga. Okey. Maknanya 2 rakaat 1 salam, lepas tu tambah lagi 1 rakaat. Jadi mana dua-dua sifat, dua-dua cara tu dibenarkan. Adapun kita beriltizam dengan satu hadis, maknanya Nabi sembahyang tarawih kan, ada sebahagian sahabat-sahabat kita kan, dia sembahyang 4 rakaat tarawih, 4 rakaat, lepas tu 4 rakaat, lepas tu dia sembahyang 3 rakaat. Kita iltizam dengan tu saja tak sunnah juga. Mana jangan kita hanya beriltizam pada itu saja. Kita buat. Mana kita buat tu kita buat. Dua. Macam kita buat biasalah. Lepas tu akhirnya dengan 3 rakaat 1 salam witir, ataupun 2 rakaat 1 salam kepada 1 rakaat lagi. Adapun kita iltizam setiap Ramadan dengan 4, 3, ini tak sunnah. Ya, mana kita beramal dengan satu hadis, kita tinggal hadis yang lain. Kita kena pelbagaikan hadis tadi. Tapi kalau macam kita buat 2 tu, Maknanya itu yang asalnya, sebab Nabi kita solatul laili masna. Itu yang asalnya. maknanya itu sunnah lah. Itu sunnah lah. Jadi maknanya kalau kita nak beramal dengan hadis tadi, beramal lah. Kadang-kadang kita buat ini, tapi mana yang lebih kerap Nabi buat tadi? Jadi kita pilih yang mana paling kerap Nabi SAW tadi buat. Jangan iltizam sampai 30 Ramadan tadi 4-4-3. Yang mana ente tinggal hadis yang tu, kita ambil hadis ni. Memanglah hadis tersebut riwayat dalam bulan Ramadan, tapi Nabi kata salatul laili masna. Bila sebut salatul lail, solat malam ni Ramadan dan lainnya sama jelah. Sebab yang dengan semata-mata hadis tersebut ni riwayat hadis Aisyah pada solat Ramadan. Tak kena kaedah tu. Pendalilan macam tu tak kena. Ini kalau nak buat sekali-sekali boleh. Maknanya kita buat jelah, pelbagaikan. Tapi asalnya salatul laili masna. Begitu. Itu contoh dia. Kita kata dalam bab ni sahabat-sahabat pun berselisih juga. Macam Ibnu Mas'ud kata dekat Sa'ad, pasal apa hang sembahyang maknanya 2 rakaat sembahyang witir, 3 rakaat 2 salam. Apa nama Sa'ad bin Waqqas kata pasal apa? Sa'ad kata pasal apa tak boleh pula. Kan? Nabi buat macam ni. 3 rakaat 2 salam. Ibnu Mas'ud kata 3 rakaat 1 salam. Jadi maknanya ada perselisihan di situ kan. Maknanya hadis ni sampai pada kawan ni, hadis ni tak sampai pada orang ni. Gitu maksud dia. Macam kita kisah ni lah. Kisah kita baca sebelum ni kan, Abdullah bin Umar yang berbaring sama ada selepas sunat subuh ataupun di antara tahajud dengan azan subuh tadi. Jadi itu di antara maknanya perselisihan tadi. Baik, ke-8. Apa yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Hudzaifah bahawa beliau solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tengok. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rukuk dan mengucapkan subhana rabbiyal azim, setara dengan lama berdiri. Kalau nak ikut betul ya, kita nak ikut sunnah semua, kita ikutlah. Ini kalau kita nak ikut acara ni, subhana rabbiyal azim ni sama dengan berdiri. Nabi baca surah apa tadi? Kan, siap buka dengan Hudzaifah yang Nabi baca apa? Al-Baqarah, lepas tu masuk apa lagi? Masuk Al-Imran lagi, An-Nisa lagi kan. Lepas tu rukuk sama dengan berdiri. Masa rukuk Rasulullah baca zikir subhanallah azim sepanjang surah tu. Kalau faham macam tu, takkan diam rukuk, mestilah zikir yang Nabi baca tadi kan. Gitu. Ya. Setara dengan lama berdiri. Tapi biasa solat kalau solat malam kan subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli pun dia juga kan. Gitu. Lalu beliau salam duduk dan mengucapkan rabbighfirli setara dengan lama berdiri. Rabbighfirli. Setelah itu beliau sujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la setara dengan lama berdiri. Beliau tidak melakukan kecuali 4 rakaat. Tu dia malam tu dia sembahyang 4 rakaat. Hingga Bilal datang memanggil beliau untuk solat subuh. Ni. Baik.
Beliau SAW pernah solat witir di awal malam, di pertengahannya dan di akhirnya. Beliau SAW pernah pula berdiri satu malam penuh membaca satu ayat yang diulang-ulanginya hingga subuh. Kita hafal satu ayat ya. Nabi ulang satu ayat tu ya. Di antara ayat tu maknanya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nabi dah ulang tu sampai subuh. Maknanya tak panjang lah, tapi mana berdiri panjang tu ulang ayat tu lah. Ulang ayat tu. Jadi kita pun boleh lah. Takat yang kita hafal, apa yang kita hafal banyak tu yang kita hafal, kita baca berapa lama kita nak berdiri tadi kan. Tulul qiyam. Boleh diulang-ulang. Itu. Jadi maknanya praktik solat malam sallallahu alaihi wasallam ada 3 cara lah. Yang pertama solat berdiri. Solat dalam keadaan berdiri, solat malam, solat sunat ni kan. Ni yang paling banyak lah, sampai bengkok kaki dia kan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solat sambil duduk dan rukuk sambil duduk. Maknanya dalam keadaan duduk, Nabi baca, Nabi takbiratul ihram, maknanya duduk, lepas tu baca, rukuk, duduk. Kan? Begitu. Bila nak sujud tadi mana dia tak sebut di sini kan. Mana sujud berdiri lah. Rukuk, duduk, solat sambil duduk dan rukuk sambil duduk. Yang ketiga membaca sambil duduk. Dia baca masa duduk. Mana takbiratul ihram tadi dia berdiri kan. Allahu Akbar, dia terus duduk, lepas tu dia baca. Bila dah ada sikit lagi dia nak baca masa nak rukuk tadi, dia berdiri. Mungkin ada 10 ayat ke apa, dia berdiri. Kemudian lepas tu dia pun rukuk. Lepas tu teruslah sujud kan. Jadi maknanya bila pasal rakaat yang kedua macam tu juga Nabi buat. Jadi ketiga bentuk ini sama-sama dinukil daripada Nabi SAW melalui jalur yang sahih, melalui riwayat yang sahih. Jadi kita boleh buatlah tiga-tiga cara ni, ikut tenaga dan kemampuan kita. Gitu kan. Walaupun tak ada uzur lah. Walaupun tak ada uzur. Sebab ini semua Nabi pernah buat. Adapun sifat duduk beliau sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan posisi berdiri, disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah bahawa dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW solat sambil duduk bersila. Maknanya yang ini An-Nasa'i berkata, aku tidak mengetahui seseorang pun meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Dawud. Maksudnya Al-Hafari. Sementara Abu Daud seorang perawi thiqah, tapi aku tidak menduga melainkan bahawa hadis ini keliru, wallahu alam. Jadi maknanya ceritanya, footnote bawah tu cerita panjang. Ringkasan cerita dia bahawa ada seorang, dia tengok dia ni dia sembahyang, dia duduk sembahyang, mana dia bila duduk tahiyat dia duduk bersila. Jadi Abdullah bin Umar ni marah dekat dia. Abdullah bin Umar marah dekat dia. Dia jawab dia kata, saya tengok Abdullah bin Umar buat. Dia kata, aku buat pasal aku tak larat. Abdullah bin Umar dah tua lah kan. Maknanya aku buat pasal aku tak larat. Kamu sihat? Sihat jangan buat, dia kata. Maknanya solat dalam keadaan duduk, dalam keadaan bersila tadi, bila kita tak larat lah. Dia kata kakiku sakit. Baca footnote di bawah tu. Bawah tu cerita dia. Abdullah bin Umar kata dekat orang tu, dia kata, sesungguhnya sunnah solat adalah menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri. Aku berkata, sungguh engkau berbuat seperti itu. Beliau berkata, kedua kakiku tidak dapat menahanku. Mungkin dia dah tua dah, badan dia dah besar, berisi apa semua kan. Dia tak larat nak duduk macam tu, maka dia duduk bersila. Duduk dalam tayah ke, ataupun dalam keadaan antara duduk sujud ke, macam tu. Jadi boleh kalau kita tak mampu. Tapi dulu tak ada lah macam kita ni kan. Sekarang kita dah ada tempat macam ni, kursi apa semua kan, boleh lipat-lipat, boleh bawa pergi ke surau. Itu cerita dia. Sekarang dah mudah. Jadi mana duduk di atas lebih selesa daripada duduk di bawah kan. Gitu. Habis cerita tentang tu. Kemudian 2 rakaat sesudah witir. Maknanya solat selepas witir, masalah dia boleh ke tak boleh. Ini dia jadi perselisihan antara ulama tadi. Solat selepas witir. Gitu.
Jadi kalau boleh berapa rakaat boleh kita buat? Dia kata dinukil melalui jalur yang sahih, riwayat yang sahih, bahawa terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat sesudah witir dalam keadaan duduk. Dah habis witir, Nabi dah semayang malam panjang tadi kan. Lepas witir pula dah bagi salat, nak makan Nabi duduk. Nabi solat pula 2 rakaat. Terkadang pula beliau membaca pada kedua rakaat itu sambil duduk. Apabila hendak rukuk, beliau SAW pun berdiri lalu rukuk, dan seterusnya sujudlah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Salamah, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa solat 13 rakaat. Beliau solat 8 rakaat, kemudian witir, jadi 11 lah. Kemudian beliau solat 2 rakaat dalam posisi duduk, 13 kan. Apabila hendak rukuk, maka beliau berdiri lalu rukuk. Kemudian beliau solat 2 rakaat antara azan dan qamah, antara azan dan iqamah, solat qabliyah lah, qabliyah subuh. Sementara dalam Al-Musnad, Musnad Ahmad, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa solat sesudah witir 2 rakaat yang ringkas, sementara beliau dalam keadaan duduk. Ini Ummu Salamah pula. Dia rumah Ummu Salamah. Tadi di rumah Aisyah. Ini riwayat yang berbeza kan, daripada orang yang berbeza. Gitu. At-Tirmizi berkata dinukil serupa dengan ini dari Aisyah, Abu Umamah dan sejumlah sahabat daripada Nabi SAW. Ni sahabat-sahabat yang melihat cara solat Nabi SAW tadi kan, 2 rakaat sesudah witir. Disebutkan juga dalam Al-Musnad daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW biasa solat 2 rakaat sesudah witir, sementara beliau dalam posisi duduk, dalam keadaan duduk. Beliau membaca pada kedua rakaat itu Idza zulzilah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis ini sanad dia hasan, footnote bawah tu. Senada dengannya dinukil Ad-Darqutni pada hadis Anas radhiyallahu anhu, tapi hadis Anas ni sanad dia dhaif, gitu. Bawah footnote. Perkara ini dianggap muskil oleh sebahagian orang. Mereka mengira bertentangan dengan sabda beliau SAW, jadikanlah akhir solat kamu di waktu malam witir. Maknanya hadis Nabi kata ij'alu akhira, kan, jadikanlah solat kamu, akhir solat kamu di waktu malam sebagai witir, ganjil. Jadi macam mana pula kan, jadi bercanggah lah. Ada percanggahan. Sebab tu kita tengok dia kata sini, Imam Malik mengingkari 2 rakaat sesudah witir. Tengok Imam Malik dia tak terima ni. Dia tak bercanggah. Hadis ni dia bercanggah kan. Dia tak terima. Sementara Imam Ahmad pula berkata, aku tidak mengerjakannya, tapi tidak melarang orang yang melakukannya. Okey? Gitu. Beliau berkata pula, Imam Malik mengingkarinya. Kata Imam Ahmad, Imam Malik mengingkarinya. Gitu. Sebab Imam Ahmad ni lebih muda lah. Dia Syafi'i itu guru kepada Imam Malik, dia ni murid kepada Imam Syafi'i kan. Gitu. Lalu sekelompok ulama berkata, hanya saja Nabi SAW melakukan 2 rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya solat sesudah witir, dan mengerjakannya tidak memutuskan ibadah nafilah. Maksud gitu. Kelompok ini memahami sabda Nabi SAW, jadikanlah akhir solat kalian di waktu malam witir, dalam konteks mustahab, yang disukai lah. Sedangkan 2 rakaat sudahnya dalam konteks harus, yang dijawaz, boleh. Hanya boleh kalau kita nak buat, tapi takat 2 rakaat. Sebab Nabi buat takat 2 rakaat, maknanya takat tu je kita buat, jangan buat lebih. Baik. Namun dia kata di sini pandangan lebih tepat dikatakan kedua rakaat ini menempati posisi sunnah, posisi sunat untuk menyempurnakan witir. Sebab witir adalah ibadah tersendiri,
Khususnya Allah. Tenang, saya full. Baik. Khususnya bagi mereka yang mewajibkannya, sebab di sini ada mazhab yang mewajibkan solat witir. Contohnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia kata maknanya solat witir ni wajib, kena buat. Tak buat berdosa. Dia beza antara fardu dengan wajib. Sebab dia kata fardu ni yang sabit dengan dalil yang qat'i. Dalil qat'i ni pada dalil Quran. Macam solat, zakat, haji, puasa, kan? Ini maknanya rukun Islam tu lah, ya, dia semua sabit dengan Al-Quran. Dia panggil dalil qat'i. Dalil qat'i dalil yang putus. Maknanya dalil yang mutawatir, yang tak boleh orang nak tipu lagi. Quran macam tu, mutawatir. Kan? Mustahil sangat setiap generasi akan berdusta dengan, sebab ramai sangat orang yang meriwayatkan Al-Quran tadi. Sebab tu dia berkata ini fardu. Ada pun wajib, dia kata sesuatu yang sabit dengan dalil yang zanni, macam hadis-hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis ahad ni mana bila sebut hadis ahad ni ada ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang hasan li ghairihi, ada yang dhaif, kan? Ada yang dhaif yang boleh jadi berubah, boleh terangkat kepada hasan li ghairihi, ada dhaif yang tak boleh terangkat, ada yang maudhu', ada panggil hadis ahad. Hadis ahad ni hadis maknanya dia bukan hadis yang mutawatir lah. Hadis mutawatir ni maknanya ni kalau ingkar kafir lah. Mutawatir lafzi ataupun mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi ni maksudnya lafaz dia sama. Mutawatir maknawi ni makna dia hadis dia berbeza lafaz. Makna dia serupa cerita pasal itu. Contoh macam hadis azab kubur. Hadis mutawatir maknawi, makna. Siapa ingkar kafir. Itu contoh dia. Ada hadis ahad maknanya ni ada dipanggil mahal ijtihad. Macam hadis qunut subuh. Ya. Ada sebahagian mensahihkannya, ada sebahagian mendhaifkannya. Hadis macam baca baca surah Kahfi pada hari Jumaat, kan? Allah akan bagi nur sampai Jumaat yang akan datang. Satu lafaz kata macam mana lupa dah, tapi ada berbeza sikit dari sudut dia punya lafaz tu, kan? Makna di situ. Jadi makna hadis ahad macam tu. Jadi makna dia kata ni wajib. Macam witir lah. Solat witir, solat witir, sebab maknanya Nabi kata autiru, kan? Nabi kata ij'alu, jadikanlah, perintah, jadikanlah. Di situ dia berkata ni perintah ni menunjukkan wajib. Tapi maknanya jumhur ulama fuqaha kata maknanya solat witir ni bukan wajib. Ini hanya dia panggil pentakrifan daripada mazhab Hanafi. Dan ini adalah yang marjuh lah. Marjuh ni maksudnya yang tak kuat lah, yang dhaif lah, pendapat yang dhaif. Hanafi tu maknanya pada Imam Hanafi sendiri. Ya, Imam Abu Hanafi sendiri, Imam Abu Hanifah sendirilah, Nu'man bin Thabit tu. Mana dia pendapat dia dipegang oleh pengikut-pengikut dia lah sampai hari ni lah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, ingat tak kalau kita pergi, kadang-kadang kita pergi sembahyang subuh dekat masjid tu, kita nak ambil wuduk, kan, dekat depan kadang tak wuduk, kan. Cepat Syekh, witir belum buat, dia kata, kan. Dia nak azan subuh, dia tak buat witir lagi. Dia kata Syekh lah, witir sunnah, kan. Lah wajib, dia kata. Pok Pakistan lah. Pok Pakistan, pok Afghanistan, kalau kat Masjidil Haram tu, kan. Dia bila subuh, dekat-dekat nak subuh, dia kelang kabut ambil wuduk, nak sembahyang witir. Sebab dia kata wajib, tak buat berdosa. Jadi kita nak ambil wuduk pun dia minta Syekh tolong macam witir, kan. Kita entah lah, dalam kayati insya-Allah, kita, kan. Dia nak buat last-last tau, dia buat last-last, kan. Mungkin dia buat sunat banyak tu, kan. Lepas tu dia tidur, tu dia buat witir. Tapi nak catatannya wajib kat depa lah. Tapi pendapat tu marjuh lah, pendapat yang tak kuat lah, begitu maksud dia. Yang raya saya kuatnya adalah dia sunat yang muakkad, begitu. Ialah sebab Nabi tak tinggal ketika hadir ataupun ketika musafir, kan. Betul. Itu cerita dah.
Baik. Habis kunut witir masuk situ Kunut witir. Tak tadi dah kita baca. Dia kata tadi maknanya dia kata tadi khusus maka kedua rakaat itu sama seperti sunat sudah maghrib. Mana depa nak bandingkan witir maghrib itu witir siang. Witir siang. Jadi makna ini witir siang lepas dia ada 2 rakaat kan? 2 rakaat. Maknanya sebelum solat maghrib kita boleh solat sunat 2 rakaat kan? Itu juga maknanya Nabi nak cerita ni witir malam. Jadi selepas witir malam ditutup pula dengan 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Gitu maknanya witir ada 2 witir. Witir siang dan witir malam. Jadi selepas witir siang maghrib tu ada 2 rakaat, maka selepas witir malam pun ada 2 rakaat juga Nabi buat. Jadi pada nak samakan dengan macam tu. Demikian juga dengan 2 rakaat sudah witir malam. Wallahu alam. Ini pendapat yang paling tepat kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian pula qunut witir. Ni. Tidak ada nukilan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam qunut pada solat witir kecuali dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ali bin Maimun Ar-Raqi, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Zubaid Al-Yami, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ubay bin Ka'ab bahawa Rasulullah SAW solat witir dan kunut sebelum rukuk. Ini dia. Ibnu Majah je satu riwayat. Ya. Baik. Kalau kita baca footnote bawah tu dia kata apa? An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Muhammad bin Nasr dalam kitab Qiyamul Lail sanadnya hasan. Sehubungan dengan ini dinukil pula daripada Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Al-Khatib dari kitab Al-Qunut, dari Ibnu Abbas yang dikutip Abu Nuaim dari kitab Al-Hilyah, serta daripada Ibnu Umar yang dikutip oleh At-Tabrani di kitab Al-Awsat. Mesti status riwayat ini dhaif, namun ia dapat menguatkan hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis yang di atas tadi lah. Riwayat yang riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah apa semua bawah tu kan dhaif, tapi depa ni menyokong lah. Sokong kepada riwayat Ubay bin Ka'ab yang dalam Ibnu Majah tadi. Gitu maknanya. Ni dia panggil dhaif, dia panggil apa? Dhaif yang jabir lah, maksudnya boleh terangkat kan? Gitu. Dengan sebab banyak jalan tadi yang mari sugong tadi kan. Imam Ahmad berkata yang diriwayatkan anak Imam Ahmad Abdullah bin Ahmad, seorang lagi anak dia nama Saleh. Abdullah lah Saleh kan. Aku memilih kunut sesudah rukuk, kata Imam Ahmad. Tapi dalam hadis atas kata sebelum rukuk kan. Gitu. Sesungguhnya segala sesuatu yang dinukil melalui jalur akurat daripada Nabi SAW tentang kunut semuanya hanya pada solat subuh. Ketika beliau SAW mengangkat kepalanya dari rukuk. Adapun kunut witir aku pilih dikerjakan sesudah rukuk. Gitu. Sebab apa? Kalau sebelum rukuk ni kita ni tidak ada yang sahih daripada Nabi SAW tentang kunut witir baik sebelum ataupun sesudah rukuk. Maknanya lafaz tadi lah, kan? Maknanya yang cerita sesudah ataupun sebelum rukuk tadi, maknanya lafaz dalam hadis tu tak ada kata yang sahih, semuanya dhaif. Yang lafaz yang sebut Nabi kunut sebelum rukuk ataupun sesudah rukuk, gitu. Maknanya dia tu tak terima juga riwayat daripada ni Ubay bin Ka'ab tadi kan. Al-Khallal berkata, Muhammad bin Yahya Al-Kahhal menceritakan kepadaku bahawa dia bertanya kepada Abdullah tentang kunut pada solat witir. Maka beliau menjawab, tidak ada sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW mengenai hal itu. Akan tetapi Umar biasa kunut dari tahun ke tahun. Ini dia. Maknanya, apa maksud dari tahun ke tahun? Di Ramadan lah kunut. Kan kunut tarawih tu kan. Gitu. Kunut witir. Diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan dari hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimah yang aku ucapkan pada solat witir. Tengok. Allahumma hdini fi man hadait
wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Sampai habis doa kunut witir yang kita baca pada solat subuh pada hari ni. Gitu. Dan ini sanad dia adalah sanad yang sahih lah kalau ikut dalam bawah tu kan. Gitu. Al-Baihaqi dan An-Nasa'i menambahkan wala ya'izzu man adait. Gitu. Tambahan juga yang sahih. Sementara An-Nasa'i menambahkan di riwayatnya wa sallallahu ala nabi. Wa sallallahu ala nabi. Mana kelah hari ni orang tambah pula sallallahu ala sayyidina. Dia tambah pula perkataan sayyidina. Itu. Tapi tambahan ini adalah dhaif dia kata. Ini disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab dia tu. Tambahan adalah tambahan yang dhaif lah. Wassallallahu ala nabi dhaif. Al-Hakim menambahkan dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak ni maknanya kitab, nama Mustadrak ni maknanya dia cari, dia kaji hadis-hadis yang sahih yang tak disebut dalam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi maknanya di atas syarat Bukhari dan Muslim. Gitu maknanya. Kan Bukhari dia maknanya ulama dia pekaji, dia tengok Bukhari ni apa syarat Al-Bukhari tadi, maknanya hadis dia nak terima hadis ni apa syarat dia. Jadi maknanya Muslim ni apa syarat dia nak terima nak jadikan hadis sebagai hadis yang sahih. Contohnya kalau Bukhari ni syarat dia ketat lagi lah daripada Muslim. Dia mesti ada pertemuan dan hidup semasa sezaman, syarat dia. Bukhari kalau Muslim ni mana cukup syarat dia tadi, depa ni hidup semasa kan, anda boleh terima dah. Di antara perawi dengan guru dia tadi kan, depa ni dalam ni memang hidup satu zaman. Mana depa ni boleh terima lah riwayat dia. Ada dari sudut namanya dia tengok dari sudut jarah wa ta'dil macam itulah. Baik. Ini Mustadrak. Bahawa beliau berkata Rasulullah SAW mengajariku pada witirku. Apabila aku mengangkat kepalaku dan tak tertinggal kecuali sujud. Maknanya apabila aku mengangkat kepalaku dan tak tertinggal, maksudnya dia baca habislah doa tadi kan, doa witir tadi yang dia bacakan, kecuali sujud. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dengan lafaz aku mendengar Rasulullah berdoa. Doa tadi adalah doa apa nama, doa kunut tadi, kunut witir kan. At-Tirmizi berkata sehubungan dengan masalah ini dinukil daripada Ali radhiyallahu anhu, adapun hadis di atas derajatnya hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini dari hadis Abu Hawra As-Sa'di yang bernama Rabi'ah bin Syaiban. Kami tidak mengenal riwayat daripada Nabi SAW tentang kunut pada salat witir yang lebih baik daripada ini. Demikian pernyataan Al-Imam At-Tirmizi. Kunut pada salat witir dinukil secara akurat daripada Umar dan Ibnu Mas'ud. Riwayat dari mereka lebih sahih daripada riwayat tentang kunut pada salat subuh. Yang nak cerita sekarang ni itulah beza di antara amalan kunut waktu subuh dan amalan kunut pada witir. Namun riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut subuh lebih sahih dibanding riwayat tentang kunut pada solat witir. Wallahu a'lam. Cerita macam tu pula tentang kunut subuh, tentang Nabi berkunut pada waktu subuh, maknanya kan cerita hadis Anas tu kan, Nabi Islam tadi kunut di sini bukan kunut maknanya kunut waktu subuh tu, kunut nazilah tadi. Dan Nabi kunut pada setiap, dan riwayat lain kata pula Nabi kunut tadi maknanya pada lima waktu. Satu riwayat dalam Muwatta pula dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fil fajri wal maghribi. Nabi berkunut pada waktu fajar dan waktu maghrib. Maknanya satu riwayat kata Nabi ni kunut pada 5 waktu sehari semalam. Zuhur, kan, asar, maghrib, isya, terus menerus Nabi berkunut. Mana ini dia panggil kunut nazilah lah, bukan kunut maknanya yang kita biasa baca pada waktu subuh. Cumanya Al-Imam Asy-Syafi'i tadi dia kata dia lebih suka lah. Dia lebih suka bahawa kunut tu maknanya setiap subuh. Maknanya. Jadi gitulah. Tapi yang rajihnya maknanya kunut tu adalah kunut nazilah.
sebagaimana difahami oleh Imam Ahmad, gitulah. Kemudian doa pada akhir witir dan sesudahnya. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i bil hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW biasa membaca pada akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ini. Dari tadi sini doa ini mengandung kemungkinan dibaca sebelum selesai witir dan bisa pula sesudah witir. Maknanya boleh juga, berkemungkinan, ada ihtimal lah, ada ihtimal maksudnya ada kemungkinan. Nabi baca ketika dalam witir ataupun setelah selesai witir, gitu. Ketika dalam witir maknanya selepas tasyahud. Mana lain masa tu, masa qunut. Masa qunut witir tu. Masa qunut witir. Biasa kita baca bulan Ramadan kan, imam baca kan, selepas maknanya dia baca Allahumma hdina fi ma hadait, pasal dia sambung dengan doa ni. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika kan, sampai habis tu. Itu dia. Pada satu riwayat daripada An-Nasa'i disebutkan beliau SAW biasa mengucapkan apabila selesai solat dan telah bersiap di tempat tidurnya, gitu. Satu riwayat kata Nabi, maknanya Nabi dah selesai solat baru Nabi baca kan. Satu riwayat kata. Lalu dalam riwayat ini disebutkan la uhsi thana'an 'alaika walau harastu. Gitu. Nabi baca tu. Dalam riwayat tu ditambah doa ni. Namun telah dinukir melalui jalur yang kuat bahawa Nabi SAW mengucapkan doa itu saat sujud. Maka kemungkinan, ini semua dia panggil ihtimal. Ini semua kemungkinan, bukan benda yang dia panggil benda yang pastilah, benda yang pasti bukan, tak. Semuanya ada andaian, gitu. Kemungkinan beliau SAW mengucapkannya dalam solat dan juga sesudah solat. Ini pula ada dia kata mungkin Nabi baca dalam solat ataupun ketika nak tidur pun Nabi baca ni juga, gitu. Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang solat Nabi SAW dan witirnya. Kemudian beliau witir. Ketika beliau menyelesaikan solatnya, aku mendengarnya mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran sampai habis, wa fi basari nuran sampai habis doa tadi. Itu dia. Lepas solat kan, lepas witir, doa lepas witir ni. Itu cerita dah. Tak tengok yang bahasa Arab ni, dia takut terjemahan dia lain. Okey ni, buat dah. Allahumma tadi baik, tahmid ke Quraib. Qala Quraib, berkata Quraib, 7 perkara pada qunut. Dia kata 7 perkara. Aku bertemu seseorang daripada keturunan Al-Abbas, maka dia menceritakan hal itu. Beliau pun menyebutkan lahmi wa dami wa asabi wa sya'ri wa bashari. Lalu beliau menyebutkan 2 perkara lain. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i sehubungan dengan hadis ini disebutkan beliau SAW mengucapkannya dalam sujudnya. Ini doa dalam sujud. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim berkenaan dengan hadis ini, beliau SAW keluar untuk solat, yakni solat subuh, dan beliau mengucapkan, disebutkan doa tadi lah, okay? Tu. Dalam riwayat beliau dicantumkan pula wa fi lisani nura wa ja'al fi nafsi nura wa 'azim li nura. Ini ketika untuk ke masjid kan, ketika solat subuh.
Dalam riwayat lain dari beliau, waj'alni nuran, dan jadikanlah aku ni cahaya. Abu Daud dan Nasai menyebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, dia berkata, biasanya Rasulullah SAW membaca pada solat witir Sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun. Dan qul huwallahu ahad. Apabila telah memberi salam, maka beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus tiga kali. Ini maknanya selesai solat witir. Tapi ramai orang tak buat lah, kan? Ataupun dia tahu dia segan nak buat, dia malu nak baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Saya jahar. Ya, kuat. Bacaan dia kuat. Beliau memanjangkan suaranya mengucapkan kalimah itu pada kali yang ketiga, seraya mengeraskannya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ataupun bawah tu ditambah lagi, kan? Kalau anda sa'i pula Rabbul Malaikati Warruh, kan? Gitu. Yang mana ya, sanad dia sahih lah. Ini apa yang Nabi baca ketika dalam maknanya lepas witir tadi. Gitu. Adapun qunut tadi maknanya kita boleh baca lah. Boleh baca sama ada selepas rukuk ataupun sebelum rukuk. Qunut witir, tak ada masalah apa. Boleh baca mana-mana kita nak ambil cara tadi, boleh. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i dia kata maknanya selepas rukuk lah, kan? Mana dia ambil yang tu, kena qunut subuh tu Nabi baca selepas rukuk. Tapi riwayat tu maknanya dhaif. Riwayat tu riwayat yang dhaif. Kemudian cara Nabi SAW membaca Al-Quran. Beliau SAW biasa memutus-mutuskan bacaannya, berhenti pada setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, kan? Ar-Rahmanirrahim. Satu ayat. Maliki yaumiddin. Berhenti. Az-Zuhri menyebutkan bahawa bacaan Rasulullah SAW adalah satu ayat. Inilah cara ayat membaca yang lebih utama. Adapun terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Senapas baca Fatihah tu, kan? Maknanya itu tak sunnah lah. Tengok, yakni berhenti pada setiap ayat meski ayat itu masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Sebahagian qurra cenderung memperhatikan maksud serta makna, dan berhenti setelah maksud dan makna tersebut sempurna. Kan? Sebahagian daripada qari lah, mana dia baca, dia berhenti tang mana ayat tu, kan? Dia sebut fa'il maf'ulun bih, tang tu berhenti. Itu maksud dia. Kalau ikut dia lah, cerita dia dah selesai, ada berhenti di situ. Baik. Namun mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya adalah lebih utama. Maknanya kita berhenti tang mana ayat tu berhenti. Kan kita baca dalam Quran kan ada ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, kan? Kita berhenti di hujung setiap ayat. Kalau kita terberhenti di tengah-tengah, kita patah balik dua perkataan sebelumnya, kemudian kita sambung lagi. Gitu maksud dia. Ini yang lebih utama lah. Di antara yang menyebutkan hal itu adalah Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Beliau pun mengukuhkan pandangan yang menyukai berhenti pada setiap ayat meski masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Gitu. Jadi maknanya sunnahnya begitulah, berhenti di setiap ayat. Beliau SAW biasa membaca satu surah secara tartil hingga melebihi surah yang lebih panjang darinya. Maknanya tartil ni baca ikut ni lah, tajwid lah, harakat lah. Dua harakat lah, empat harakat lah, kan? Mat wajib muttasil, majai munfasil, apa semua tu, kan? Ikut mat lin, apa semua tadi, ikut. Tartil. Terkadang pula beliau dalam solat membaca satu ayat sambil mengulang-ulanginya hingga subuh. Maknanya kita ni boleh baca satu ayat. Mana ayat kita berasa seronok dah baca ayat tu, kan? Ulang sampai subuh. Boleh. Gitu. Jadi tak ada celaan maknanya. Sunnah, dia jadi sunnah, insya-Allah. Sebab Nabi pernah buat.
Baik, adakah lebih utama membaca tartil mesti sedikit ayat yang dibaca? Ataukah lebih utama membaca cepat dan mendapatkan ayat yang banyak macam bulan Ramadan? Bulan Ramadan dia pun nak habis 30 juzuk. Kalau di Malaysia saya tak tahu, kalau di Pakistan sana dia pun nak habiskan dalam masa 2 minggu. Macam itulah. 30 juzuk Quran. Dalam masa 2 minggu, kadang-kadang dalam masa seminggu. Saya pernah berhenti sembahyang di Lahore, stesen kereta api Lahore, singgah sembahyang depa sembahyang tarawih dekat situ surau. Ya Allah, tu imam tu dia baca, kita ni tak faham huruf, tak faham perkataan, bukan tak faham huruf, tak faham, tak boleh tangkap perkataan yang dia baca dalam Quran tu kan. Tak boleh tadabbur langsung. Dia baca di Allah Akbar, kata buat ni sembahyang, depa nak terhabis Al-Quran. Malam tu mungkin boleh baca 10 juzuk kot ya. Budak tu dia maknanya hafiz macam mana tak tahulah. Tapi kita duduk bang dengar kan. Tak dapat tangkap. Ini saya pernah singgah di Lahore, Pakistan. Dah singgah nak sembahyang, Allah kata kan. Tak seronok langsung sembahyang belakang mereka ni. Kan? Jadi gitu. Jadi mana yang lebih utama? Nak cepat, nak banyak baca ke? Baca sikit tapi panjang. Jadi para ulama berbeza pendapat lah tentang ni. Gitu. Kita baca tupis lagi lah. Dalam menentukan mana lebih utama, apakah membaca tartil meski sedikit ayat dibaca ataukah membaca cepat hingga mendapatkan ayat yang banyak? Pendapat mereka terbahagi dua. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta selain keduanya berpendapat bahawa membaca tartil disertai tadabbur. Tengok, tartil disertai tadabbur. Meski hanya sedikit ayat yang dibaca adalah lebih utama daripada membaca dan mendapatkan ayat yang banyak. Kita duk ingat nak habis 30 juzuk. Para pendukung pendapat ini berhujah bahawa maksud dari bacaan adalah memahami dan merenungkannya serta mengambil fikih darinya dan mengamalkannya. Sedangkan membaca dan menghafalnya merupakan wasilah untuk memahaminya. Seperti perkataan sebahagian salaf, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai amalan. Oleh sebab itu ahli Al-Quran adalah mereka yang mengerti isinya dan mengamalkan kandungannya. Tapi hari ini ramai yang hafal Al-Quran tapi dia pun tak faham Al-Quran, meskipun tidak menghafal dalam dada. Kalau kita baca, kita faham, alhamdulillah lah, walaupun kita tak hafal. Adapun mereka yang menghafalnya dan tidak memahami serta tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk daripada ahli Al-Quran. Itu maksud dia. Meski ia menegakkan huruf-huruf Al-Quran seperti menegakkan anak-anak panah. Apa maksud dia? Maksud dia tartil sungguh, baca taranum, sungguhlah baca. Sampai kita tengok dia punya mulut tu sampai herat. Dia nak betul makhraj kan. Kita tengok dia kan. Tengok sembang biasa ya. Tapi masa dia nak baca Quran tu dia. Dia duduk macam tu dia kan. Dia tengok amat susahnya kalau dia nak baca surah Al-Fatihah kan. Dia baca taranum hijalah, taranum ni macam-macam taranum. Ada kawan dia kata dia punya guru ajar baca Fatihah terbalik pula. La ilaha illallah. Ada ni dia boleh nak pandai. Abang ni jadi kapiak abang ajar aku tu. Kan? Duk baca Fatihah terbalik, duk main ayat Quran jadi kapiak apa dia. Kan? Aduh, ni semua kerja gila. Tak rosak akidah orang. Macam mana baca Fatihah terbalik? Kan tu dia. Ni semua bahaya tu. Duk main Al-Quran, Quran Nabi tak pernah duk ajar baca. Dia kata lagi yang tak boleh baca ayat yang terbalik, hang tak boleh jadi gini. Ada orang kata pernah dengar orang kata gitu. Bahaya tu, rosak akidah. Ayat Quran ni boleh main gitu. Gitu cerita dia. Nabi ajar baca elok dah kan. Jadi kalau tidak kan Nabi dah ajar Abu Bakar baca Quran terbalik. Daripada apa nama? Waladhdallin tu kan, patah balik ke belakang gitu, macam mana tu. Tapi saya pernah dengar orang kata gitu. Ya Allah, rosak. Mereka berkata pula, sesungguhnya iman adalah amalan paling utama, sementara memahami Al-Quran dan merenungkannya membuahkan iman.
Gitu. Adapun sekadar membaca tanpa memahami dan merasapi maknanya, maka bisa dilakukan oleh orang baik maupun pelaku dosa, orang mukmin maupun munafik. Seperti disabdakan Nabi SAW, perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, aromanya harum namun rasanya pahit. Itu dia. Jadi maknanya orang munafik pun pandai baca Quran juga, tapi tak memberi kesan dalam hati dia. Itu dia. Macam kita kata puak-puak Syiah di Iran. Puak-puak Syiah di Iran tu suara sedap-sedap. Kan budak-budak kecil depa kan tengok orang boleh tarik, masya-Allah kan. Kalah Ismail Hashim kita. Okey, Ismail Hashim tu dah. Apa nama Abdul Ghani kan. Orang dulu tu baca Quran. Tak kenal ke Ismail Hashim Abdul Ghani. Ni orang baca Quran sedap. Tapi orang Kedah lah depa tu. Okey. Ataupun di mana, di Kelantan, Terengganu. Yang makcik tu apa? Rogayah Sulong. Dia pun suara sedap, tapi lalu dia tak larat lah. Dia pun suruh dia tarik, dia tak boleh pergi lah. Sekerat dia hap penat. Dulu ke jora. Itu cerita dia kan. Baik. Manusia dalam hal ini terbahagi tempat tingkatan. Pertama, Ahlul Quran dan iman, mereka adalah manusia paling utama. Yang kedua, orang tidak memiliki Al-Quran dan iman. Ketiga, orang diberi Al-Quran tapi tidak diberi iman. Keempat, orang diberi iman tapi tak diberi Al-Quran. Ingat berhenti kat sini lah, tak larat. Bateri tak cah. Itu cerita dah. Malam ni tak cancel lah. Malam esok saya cancel. Sepatutnya malam ni. Jadi saya malam boleh. Kan? Dah kelas kat sana dah siaran dah dia tutup lah dekat pada Shah Alam. Tak boleh pergi dah. Tapi malam ni tak apa, aku rasa boleh tahan kot. Malam ni test market lah. Tak boleh juga. Tak boleh pergi tak apa. Itu cerita dah. Ya. Ini batu. Tak tahulah sebab apa. Air kelapa. Jadi gitu. Jadi saya baru kena asma. Saya tak tahan kalau orang isap rokok dekat pintu tu kan. Kalau orang isap rokok dekat pintu tu, kita kat sini dah tak boleh duduk. Jadi gitu. Mungkin kita duduk tempat sejuk ke, tempat sejuk tu kita tak kisah kan, pakai lebih kurang kan. Orang pakai baju kita tak ada power kan. Lama dah masa dah main berumur dia kenal benda macam tu, Allahu a'lam. Dulu pergi tempat salji pakai t-shirt. Okey. Mula-mula kita sejuk kan, kita buka baju okey biasa tak apa pun. Sejuk kan. Tapi kenal macam tu. Macam mana?